Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada siri ketiga kali ini kita akan masih lagi membincangkan tips ekonomi SPM untuk bagian E. Dan terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi pengalaman yang saya ada kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan juga kepada guru-guru. Untuk siri yang ketiga ini, kita akan membincangkan banyak soalan-soalan yang jawapannya kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Maknanya jawapan-jawapannya kebanyakannya kita kena fikirkan. Ya. Walaupun ada jawapan-jawapan yang kita boleh ambil daripada fakta atau keterangan yang ada dalam buku teks, tetapi sebahagian daripada jawapan calon-calon peperiksaan kena fikirkan. Ya. Jadi ini kelemahan yang kita lihat ya, kepada calon-calon. Biasanya mereka memberi keterangan yang tidak mencukupi. Ya. Itu yang menyebabkan markah mereka menjadi rendah. Ya. Kadang-kadang 6 markah hanya boleh dapat 2 saja markah, tak dapat markah penuh. Ya. Mungkin mereka terikut-ikut untuk mencari, mengingat fakta yang ada dalam buku sahaja. Jadi untuk kali ini kita cuba tengok bahawa terdapat soalan-soalan yang faktanya kita boleh fikirkan. Ya. Jadi maknanya calon-calon boleh jangan takut nak menulis. Ya. Selain daripada fakta, keterangan, contoh yang ada dalam buku, jangan takut untuk berfikir dan jangan takut untuk menulis ya, jawapan yang fakta atau sokongannya daripada pemikiran kita sendiri. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang pertama untuk hari ini. Dan saya akan sharekan bahan melalui skrin ini. Okey. Untuk soalan yang pertama atau soalan E, maklumat berikut berkaitan kaedah urus niaga. Kaedah urus niaga. Okay. Baca maklumat A, kita kena faham betul-betul stimulus ni. Ya? Stimulus ni kita kena faham. Okay. Kalau tidak faham nanti soalan-soalan jawapan anda akan terikut kepada pernyataan-pernyataan ini. Ya. Jadi kena fikirkan. Ya. Contohnya maklumat A, urus niaga secara bertemu
antara pembeli dengan penjual. Apa maksudnya di situ ialah urus niaga secara bersemuka. Maknanya jual beli berlaku secara bersemuka. Untuk maklumat B, penjual menggunakan iklan. Pengguna memesan menggunakan WhatsApp. Penghantaran barang dengan pos laju. Jadi pada maklumat ni kita tahu zaman sekarang ni, terutamanya masa-masa PKP ni, urus niaga ni ialah urus niaga yang dibuat secara atas talian atau online. Ya. Jadi kita kena tafsirkan dulu benda-benda yang macam ni kepada maklumat apa yang kita dah belajar, sebab urus niaga secara bersemuka dan urus niaga secara atas talian ni ada dalam buku teks. Soalannya, kenal pasti. Ini kata tugasnya, kenal pasti. Dan beri alasan untuk menyokong apa yang kita kenal pasti nanti. Urus niaga yang paling baik. Di antara dua ni paling baik bagi diri anda berdasarkan maklumat di atas. 5 markah. Mungkin ada calon rasa bersemuka tu baik, ada alasan-alasannya. Ada calon pula kata yang dekat online ni, maklumat B ni baik, ada alasan-alasannya. Mana satu, itu ikut jawapan calon. Calon boleh pilih daripada maklumat A dengan alasan-alasan, dan boleh juga pilih daripada maklumat B dengan alasan-alasan. Yang salahnya kalau kita jawab dua-dua. Maknanya kita tak ada bagi respon daripada kata tugas kenal pasti ni. Ya. Bila kenal pasti ni kita kena kita tengok dia punya ni kata tugas kenal pasti, respon yang diharapkan ataupun apa yang murid perlu beri sebagai jawapan ialah memberi petunjuk atau makluman terhadap sesuatu perkara atau benda atau penyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas. Jadi kita kena cam satu, maklumat A atau maklumat B. Daripada penyataan. Kalau kita tengok yang ni ialah penyataan. Mungkin dalam bentuk gambar boleh kenal pasti. Dalam bentuk hasil pengiraan kita boleh kenal pasti yang mana terbaik. Tapi di sini penyataan. Okay, untuk SPM macam-macamlah bentuk penyataan ni. Boleh jadi penyataan macam soalan tadi A atau B. Mungkin penyataan tu ada dua rajah A, ada rajah B. Kita kena kenal pasti yang mana untung ke, rugi ke, dan sebagainya. Dan juga mengenal pasti kewajaran. Mungkin dalam penyataan tu sokong. Tapi boleh kalau jawapan kita teruskan dengan penyataan itu sokong, ataupun kita tidak sokong dengan hujah-hujah atau alasan yang kita kena berikan. Okey, kita balik pada soalan sebelum kita tengok jawapan. Jadi kenal pasti kata tugas yang kita kena pilih salah satu. Dan kalau di sini 5 markah, kenal pasti ini dapatlah 1 markah. Tapi alasan ni yang mana paling baik bagi anda. 4 markah lah. Kalau lebih, maksimum 4 markah. Jadi maknanya yang kenal pasti ini tetap akan diberi 1 markah tersendiri. Tak boleh alasan buat banyak-banyak alasan. Calon-calon ataupun pelajar buat alasan banyak tapi tak kenal pasti. Jadi alasan tetap 4 saja markah. Kenal pasti itu 1 markah. Dia tak boleh pindah markah daripada kenal pasti ini masuk ke alasan. Dia tak macam tu. Okey. Kita lihat kalau sekiranya calon memilih maklumat A. Apa maksud maklumat A? Pembelian secara bersemuka. Okey, alasannya dia sokong pembelian secara bersemuka. Sebenarnya pembelian secara bersemuka ni kalau kita tulis pun mungkin dia akan beri markah. Kita tafsirkan dulu maklumat A itu. Pembelian secara bersemuka.
Alasan kita, mungkin ada calon yang memilih maklumat A ini, alasannya ialah pergi ke kedai atau pusat membeli belah terdekat atau dekat dengan tempat tinggal. Ya. Itu alasan dia bersemuka, sebab kedai atau pusat membeli belah tu terdekat, ataupun kedai atau pusat membeli belah tu dekat dengan tempat tinggal. Ya. Bagi dia itu terbaik. Yang kedua, boleh melihat, boleh memeriksa, boleh mencuba, boleh meneliti, boleh menyemak paparan produk ataupun item yang kita lihat secara fizikal. Ya, kalau makan mungkin boleh rasa. Kalau pakaian boleh pergi fitting room, cuba dulu. Ya, ataupun kalau barang elektrik kita boleh minta dia masa tu juga cuba sama ada berfungsi ke tak berfungsi. Itu kebaikan kalau bersemuka. Jadi ada orang dia kata bersemuka tu lebih memudahkan, lebih baik dia. Dia boleh pilih A. Ya, di sini tak ada yang kata A saja jawapannya, B mesti salah, tak. Ya, boleh pilih A, boleh pilih B, mana-mana, tapi bagi alasan. Alasan yang lain yang menyokong A ialah membeli ikut saiz mereka sendiri. Ya. Kadang-kadang melalui online ni mungkin ada juga kelemahan dia, ya, sebab mungkin kita rasa saiz L tu sesuai dengan awak, tapi bila sampai L tu mungkin jadi sempit. Jadi kalau kita bersemuka, baiknya inilah boleh membeli ikut saiz mereka sendiri ataupun pengguna yang ada keunikan sendiri. Ya, keunikan sendiri itu maknanya mungkin dari segi saiz badan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, seterusnya, ya, pilih barang terbaik. Pilih barang yang terbaik atau barangan yang memberi kepuasan maksimal. Ya. Boleh terus pilih barang. Ya. Tapi kalau online, kita tak boleh pilih barang. Kita tengok melalui katalog, ya, melalui iklan, barang dipilih oleh orang yang mengepuskan kepada kita. Ya, jadi di sini kita sendiri boleh pilih. Boleh tawar-menawar ataupun dapat diskaun. Ini bagi setengah-setengah. Ya. Kalau kedai-kedai runcit ke, ada juga kedai-kedai yang boleh kita tawar-menawar. Ya. Dan pilihan selepas mencuba atau memilih secara fizikal. Ini adalah sokongan-sokongan bahagian A. Ya. Kalau kita lihat di sini, ada 6, tapi kita untuk alasan maksimum 4. Jadi kalau awak tulis 6 ni semua, ya, 2, 4, 6 ni, maka maksimum 4. Campur dengan kenal pasti, awak nyatakan kenal pasti itu, mesti dinyatakan dalam soalan, ya, kenal pasti itu, maka itu satu markah. Okay. Macam mana nak nyata, awak boleh calon boleh tulis maklumat A, iaitu pembelian secara bersemuka, ya, adalah yang terbaik. Contohnya buat ayat sikit. Jangan dash maklumat A. Jadi itu bukan esei, ya. Itu tak digalakkanlah cara macam tu. Kita nak tulis-tulislah yang terbaik. Jadi tulislah secara ayat. Ini contohnya lah, maklumat A ialah pembelian secara bersemuka merupakan urus niaga yang terbaik. Contohnya jadi ayat. Jadi itu untuk menjawab soalan kenal pasti. Mesti dinyatakan. Jangan dalam satu perkataan. Beri satu ayat yang jelas. Ya. Okey. Kita sambung pula seterusnya. Soalan yang sama, tapi katalah ada calon memilih maklumat B. Apa dia maklumat B? Macam mana nak nyatakan dalam bentuk tulisan? Maklumat B ialah pembelian online atau secara online. Merupakan pilihan yang terbaik. Boleh buat ayat, ya. Nanti tambahlah, ya. Tambah sambung daripada soalan yang terbaik itu. Kita sambung, ya. Okey, alasan kita ada calon yang mungkin memilih maklumat B ni ialah pembelian secara online menjimatkan masa pembeli. Menjimatkan masa. Menawarkan pelbagai jenis produk. Jadi kita boleh nampak pelbagai jenis produk yang diiklankan.
yang diiklankan. Kadang-kadang bila kita search melalui itu, kita type apa produk yang kita beli, memang keluar berpuluh-puluh jenis produk yang kita boleh pilih. Memudahkan perbandingan harga dan produk. Ya. Kalau kita nak bandingkan harga kau bersemuka ni susah, ke masuk kedai ni, keluar kedai ni, masuk kedai ni, keluar kedai ni. Zaman sekarang lagilah susah ya. Kita kena patuhi SOP, ya. Kena scan MySejahtera dan sebagainya. Ya. Jadi melalui online ni memang mudah perbandingan harga dan produk. Dan selain daripada itu, membeli di pasaran global. Maknanya kita boleh beli barang ni yang secara online ni bukan hanya barang dalam negeri, boleh juga melibatkan barang-barang yang kita nak beli daripada luar negeri. Seterusnya, maklumat produk lebih lengkap atau keterangan tentang produk tu lebih lengkap. Ya, jadi kalau bersemuka, mungkin kalau kita nak tahu, kita kena tanya jurujual. Kalau jurujualnya kurang, kita kena tengok sendirilah. Ya, tapi keterangan maklumat biasanya untuk barang online ni lebih lengkap. Ya, siap kadang-kadang kalau kita boleh cek kalau ada testimoni tentang barang tu. Ya, orang yang dah guna barang tu menulis ada testimoni dia. Jadi mungkin kata barang ni baik ke tak baik kita boleh lihat sebelum kita buat pembelian. Mempunyai bukti belian atau resit. Ya, harga dipamerkan ataupun harga tetap. Ini pembelian online tak boleh tawar-menawar. Boleh ada tu, tapi makna sukarlah untuk tawar-menawar. Ya. Pilihan barang terbaik ataupun memaksimalkan kepuasan. Ya. Ini ada pada dua-dua lah. Ya. Jadi kalau kita dah pilih barang B, mungkin pilihan barang terbaik dia melalui online lah yang boleh memaksimalkan kepuasan. Kalau pilih A lah. Dan jimat tambang ataupun belanja petrol. Tak perlu ada pengangkutan, nak parking, resit parking, salah parking, kena saman dan sebagainya. Tak ada. Dalam pembelian online, dia boleh menjimatkan. Ya. Okey. Itu untuk soalan 3A ya. Siri 3A. Sekarang kita pergi kepada soalan 3B. Jika keadaan pasaran berlaku lebihan penawaran, jelaskan kesannya kepada Roman 1, firma sebagai pengeluar 2 markah. Roman 2, isi rumah sebagai buruh 2 markah. Kata tugas di sini ialah jelaskan. Ya? Soalan suruh jelaskan kesan. Ini yang saya kata awal tadi ya. Kesan ni macam-macam kita boleh tulis. Mungkin ada yang fakta yang menyokong jawapan awak ni ada dalam buku, tapi banyak benda yang kita boleh fikirkan berada yang kena difikirkan. Ya? Mana berada dalam pemikiran kita, tetapi masalahnya ramai calon tak berani nak menulis atau tak mau berfikir. Itu yang menyebabkan dapat markah rendah, dan markah yang rendah ni adalah berpunca daripada kita punya keterangan tidak mencukupi. Contoh kalau 2 dapat 1. Ya? 2 yang ni dapat 1. Jadi baru dapat 2/4. Ini yang kalau kita lihat punca lah yang menyebabkan calon-calon peperiksaan SPM untuk subjek ekonomi ni markahnya rendah. Ya? Sebab dalam ekonomi ni banyak soalan-soalan yang berfikir. Okey. Kita tengok kata tugas jelaskan. Dan dalam siri yang 1 dan siri 2, kita dah lihat ada soalan jelas. Jelas ni antara soal kata tugas yang banyak digunakan dalam ekonomi. Ya, jelas ni. Ya. Sebab jelas ni boleh daripada soalan-soalan yang boleh dibuat daripada maklumat, fakta dan keterangan dalam buku, ataupun yang memerlukan pelajar berfikir. Ya, sebab dia dalam bentuk keterangan yang
tak ada pembahagian-pembahagian, misalnya fakta. Macam hurai ni dia ada fakta, ada huraian, ada terangkan, ada fakta, ada huraian. Jadi yang fakta-fakta ni biasanya nak selaras, biasanya soalan hurai terang ni dia benda apa, fakta-fakta yang ada dalam buku, ya. Tapi bila kata keterangan-keterangan, biasanya keterangan ni boleh ambil daripada buku, boleh ambil daripada luar daripada buku yang sesuai dengan soalan dan stimulus. Ya, respon yang diharapkan memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan, ya, mesti ada sokongan supaya mudah dipahami. Apa sokongan biasanya dalam SPM? Mungkin fakta yang ada dalam buku boleh menyokong jawapan ini, dan juga keterangan-keterangan yang ada dalam buku ataupun keterangan-keterangan yang ada dalam pemikiran calon, ya, yang boleh dikeluarkan, ditulis. Begitu juga contoh-contoh yang menasabah dengan soalan ini. Okay, kita balik sebelum kita tengok jawapan, balik kepada soalan tadi. Okay. Keadaan pasaran. Ya. Konsep pasaran ni kita kena tahu bila dalam peperiksaan ada soalan, dalam soalan tu ada perkataan pasaran, dah tentulah dia punya secara ringkas jawapannya ada cerita tentang permintaan, ada cerita tentang penawaran, ada cerita tentang harga, ada cerita tentang keadaan pasaran. Keadaan pasaran seimbang, keadaan pasaran tak seimbang, mungkin lebihan permintaan, lebihan penawaran dan sebagainya. Ya, itu keadaan pasaran. Ya, keadaan pasaran. Jadi kita boleh tengok, ya, bila ada perkataan pasaran, di mana-manalah soalan. Ya, kalau cerita katalah tanya tentang keadaan pasaran ayam, maknanya dia cerita tentang nak tengok macam mana kita kaji tentang permintaan ayam, ya, berdasarkan situasi itu, penawaran ayam, harga ayam. Kalau harga ayam lebih tinggi daripada seimbang tu, akan berlaku lebihan. Contohnya lebihan penawaran. Kalau harga ayam tu lebih rendah, berlaku lebihan. Jadi permintaan. Jadi semua berkaitan pasaran ni, itulah cerita dia. Tapi apa yang kita nak tulis, lihatlah apa kehendak soalan. Okay, jelaskan kesannya kepada firma. Okay. Kita tengok jawapannya. Tengok, ceritanya harga. Ya. Okay. Okay. Sekali lagi, lebihan penawaran saya lupa tadi. Keadaan pasaran di sini ialah berlaku lebihan penawaran. Jadi fokus jawapan awak masa lebihan penawaran. Jadi kena ingat, masa lebihan penawaran ni harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Ya, okey, kita tengok balik. Okey. Okey, harga cenderung turun. Sebab bila lebihan penawaran, maknanya penawaran lebih besar daripada permintaan. Ya, maka bila penawaran lebih besar daripada permintaan, harga cenderung turun. Ya, makna dia akan, mekanisme ini akan menyebabkan harga menurun. Pengeluaran ataupun penawaran barang berkurangan. Ya, itu hukum penawaran pun boleh jelaslah. Bila harga turun, tentulah penawaran akan kurang. Ya. Sebab apa dikurangkan penawaran? Mungkin untung pengeluar semakin merosot. Itu sebab dikurangkan penawaran, dikurangkan pengeluaran. Stok barang akan berkurangan. Stok barang akan berkurangan. Sebab pengeluaran kurang, stok barang akan berkurangan. Okey. Itu antaranya lah. Ya. Soalan yang pertama tu. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan ni. Roman kedua, isi rumah sebagai buruh pula. 2 markah. Ya. Jadi tengok kesan dia. Jelaskan kesannya kepada isi rumah sebagai buruh. Berdasarkan keadaan pasaran yang lebihan penawaran ini. Bagaimana isi rumah sebagai buruh kesannya? Okey. Kita kena lihat
dalam pasaran tadi berlaku lebihan penawaran. Bila berlaku lebihan penawaran, maknanya barang banyak atau pengeluaran banyak ataupun penawaran tinggi. Jadi bila barang banyak ataupun stok barang banyak, stok barang banyak, Jadi bila barang banyak, tentulah pengeluar akan kurang. Kalau ada pekerja yang perlu diberhentikan, peluang pekerjaan baru pun terhad. Jadi makna peluang pekerjaan kurang. Ada pekerja yang diberhentikan. Dan pada masa ini pengangguran tinggi. Kerana apa tinggi? Sukar mendapat pekerjaan. Ini satu kelompok jawapan yang mungkin mana-mana di antara ini boleh. Tapi kalau untuk bahagian ini, untuk bahagian B, kalau awak boleh analisis ini dah jadi ada beberapa analisis yang kita dah boleh dapat. Tapi saya tak nak bagi tumpuan pada bahagian B. Untuk kali ini masih lagi bahagian A. Kita tumpukan pada bahagian A. Untuk bahagian A, dia skema tu dah ditentukan. Mungkin peluang pekerjaan kurang ni sama membawa maksud pada pekerja diberhentikan, sama membawa maksud pengangguran tinggi, sama membawa maksud kepada mencari pekerjaan. Tapi kalau bahagian B ada lain sikit cara jawapan. Seterusnya pendapatan isi rumah berkurang. Jadi kalau untuk jawab soalan ini, soalan isi rumah sebagai buruh tadi, peluang pekerjaan kurang, pendapatan isi rumah kurang, dah 2 markah penuh. Di sini selain pada taraf hidup rendah, jadi bila pendapatan isi rumah kurang, tentulah taraf hidup dia rendah. Simpanan buruh berkurang, ini ada kaitan juga dengan pendapatan kurang. Bila pendapatan kurang, mungkin perbelanjaan dia sama saja, maka simpanan buruh akan berkurangan. Seterusnya hutang buruh akan meningkat. Ini bagi yang mungkin pendapatan dia yang kurang ni tak mencukupi. Bila majikan dah turunkan, kurangkan pendapatan, mungkin overtime dah tak ada semua, pendapatan kurang, maka ada kemungkinan mereka berhutang. Benda-benda ni kita boleh fikirkan. Itu kesan. Kesan yang kita tengok di sini tadi. Dalam pasaran berlaku lebihan penawaran. Bukan kita tumpu kepada jawapan pasaran. Yang saya katakan tadi, bila ada idea pasaran, soalan dia mesti kita permintaan, penawaran, harga, harga turun, harga naik, macam itulah. Tapi di sini kita kena rujuk keadaan pasarannya ialah lebihan penawaran. Jadi jelaskan ini rujuk kepada lebihan penawaran. Kena baca soalan betul-betul. Nanti kita tulis banyak tapi maknanya tak ada kaitan. Kemungkinan banyak calon-calon menulis, mungkin di sini katalah dia menulis cerita tentang pasaran. Mungkin dia boleh dapat 1 markah kalau terkena. 1 markah setiap satu ni boleh dapat 2/4. Dan mungkin ada juga calon yang menulis tapi tak kena terus. Ini masalah. Ramai yang memberi keterangan, ramai yang menulis, memberi keterangan, menjawab soalan, tetapi jawapan yang diberi tidak relevan dengan soalan. Tidak relevan dengan soalan. Ini banyak berlaku. Yang menyebabkan banyak calon yang dapat markah terlalu rendah. Dapat markah rendah. Sedangkan tak adalah susah sangat. Macam ni, 3B1 ni 4, dia boleh dapat 2. Senang saja. Terus yang ni ada 5, boleh dapat 2. Okey. Saya teruskan kepada soalan 3C. Situasi berikut berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi. Kalau dalam SPM ni tak stabil ni kita pandang 2 je lah. Inflasi atau kemelesetan. Fokus kat situlah yang kebiasaannya. Ketidakstabilan ekonomi. Maknanya kalau ekonomi stabil, tiada inflasi, tiada kemelesetan. Tapi kalau tidak stabil, kemungkinan ada inflasi atau kemelesetan ekonomi.
Okay, baca stimulus ni. Stimulus ni atau penyataan ni. Kadar pengangguran tinggi. Masa bila kadar pengangguran tinggi ni? Pertumbuhan ekonomi lembab. Bila lembab ni, masa bila? Jadi, kita tahu kalau keadaan ini berlaku, kita kena tafsirkan stimulus ni ialah dia pada masa ini ekonomi dalam keadaan kemelesetan atau deflasi. Kita kena tafsirkan dulu, ya, supaya kita tidak memberi jawapan tumpuan kepada cerita pengangguran. Kita tak ada memberi jawapan kepada tumpuan. Ini sekadar stimulus untuk kita mengagak, mentafsir ketidakstabilan ekonomi itu apa di sini. Jadi di sini daripada dua penyataan ini ialah ketidakstabilan ekonominya ialah kemelesetan ekonomi. Okey. Bagaimanakah dasar fiskal digunakan untuk mengatasi situasi tersebut? 5 markah. Jaga-jaga. Ada 2 dasar yang peringkat SPM belajar. 1 dasar fiskal dan 1 lagi dasar keuangan. Jangan soalan keluar dasar fiskal, jawab dasar keuangan. Ini banyak berlaku. Ya, banyak berlaku. Ya. Mungkin dia dah hafal dasar fiskal mengatasi kemelesetan, dasar keuangan. Bila keluar je macam ni, dia terus muntahkan apa yang dia hafalkan tu. Sedangkan situasinya betul katalah kemelesetan, tetapi soalannya ialah dasar fiskal yang dikehendaki. Jawapan pada dasar fiskal, bukan dasar keuangan. Okey. Okay. Cuba kita lihat kata tugas bagaimanakah. Okay. Respon yang diharapkan ataupun apa yang perlu diberi sebagai jawapan oleh calon ialah memperihalkan atau menceritakan, memberi penerangan tentang cara atau keadaan atau langkah atau kejadian. Jadi kalau kita tengok soalan ini, nampaknya kita kena beri penerangan tentang cara. Kita kena memberi penerangan tentang cara, sebab soalan ini cara dasar fiskal mengatasi situasi kemelesetan ekonomi ini. Okay? Jadi cara yang kita kena lihat ini. Okey, di peringkat SPM, ini contoh-contoh lah kata tugas ni. Mungkin soalan bagaimana ni boleh kalau ada nak menyelesaikan masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, cara mengawal suatu keadaan ekonomi, contohnya macam soalan yang kita nak bincangkan ni. Cara kerajaan menggunakan suatu dasar ataupun langkah menyediakan format tertentu seperti belanjawan. Bagaimana? Contohnya menyediakan belanjawan. Jadi soalan bagaimana ni dia memperihalkan, makna dia diminta calon memperihalkan, menceritakan. Kalau dalam peperiksaan menulis, ataupun memberi penerangan dalam bentuk apa yang kita tulis tentang cara, keadaan, langkah dan kejadian. Itu keterangan tentang kata tugas. Okey, sebelum kita lihat jawapan, kita rujuk balik soalan. Soalan ni mesti kita rujuk selalu. Tak boleh sekali baca. Mungkin awak baca bila terima je kata soalan, mulakan peperiksaan baca. Lepas tu ingat bila menulis jawapan, kena rujuk selalu. Betul tak kita menulis tu pada track soalan itu. Ya, mesti rujuk. Ya. Okey, sebelum memulakan soalan, nak jawab soalan tu rujuk, di pertengahan pun kena rujuk. Betul tak yang sedang kita tuliskan itu adalah respon yang betul. Ya. Okey, sekali lagi, masa ini keadaan ekonominya ialah kemelesetan ekonomi dan dasar fiskal. Kehendaknya ialah dasar fiskal. Okey, ini jawapannya. Dasar yang digunakan ialah dasar fiskal mengembang.
waktu meleset ni, kerajaan akan gunakan dasar fiskal mengembang. Ya. Yang kedua, caranya menurunkan kadar cukai. Yang ketiga, pendapatan, kesan daripada turun kadar cukai ini, pendapatan boleh guna meningkat. Yang keempat, bila pendapatan boleh guna meningkat, lanjutan daripada itu ialah kuasa beli atau permintaan agregat meningkat. Okey. Okey, seterusnya ialah meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Ini yang kedua. Sebab dalam dasar fiskal dia cukai satu, perbelanjaan kerajaan satu. Ini maknanya di sini keterangan pendapatan ni boleh meningkat ni dan juga kuasa beli ni keterangan lanjutan daripada menurunkan cukai. Ini cara yang keduanya ialah meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Ya, meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Bila perbelanjaan kerajaan meningkat, perbelanjaan agregat meningkat. Kemudian bila perbelanjaan agregat meningkat, pengeluar akan menambahkan pengeluaran. Bila pengeluar menambahkan pengeluaran, peluang pekerjaan meningkat. Ataupun dikatakan pengangguran berkurangan. Jadi semua keadaan ini boleh menyebabkan ekonomi mengembang. Itu yang dinamakan dasar fiskal mengembang. Itu cara nak mengatasi kemelesetan. Saya balik kepada ini. Ya, ini meleset. Mestilah jawapan awak kepada mengatasi situasi meleset dengan dasar fiskal. Jangan guna dasar keuangan. Ya. Tengok soalan tu betul-betul. Okey. Saya pergi kepada soalan yang terakhir pada siri ketiga ini ialah terangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Ini soalan ini saya kata soalan terang. Dan soalan ini boleh katalah jawapannya, faktanya, keterangannya ada dalam buku. Soalan-soalan ni. Jadi soalan terangkan ni kita rujuk kata tugas, respon yang diharapkan atau apa yang murid perlu beri sebagai jawapan ialah menyatakan fakta. Mesti ada fakta. Terangkan, huraikan, mesti ada fakta. Dan fakta ada markah tersendiri. Ya, tak boleh markah fakta kita masukkan fakta tak ada, kita masukkan atas keterangan sama yang menyokong atau menjelaskan fakta ini. Tak boleh. Markah fakta hanya untuk fakta. Ya. Kemudian disokong oleh keterangan yang menjelaskan tentang sebab. Ya. Sebab. Ataupun keterangan yang menyokong fakta yang awak kemukakan. Okay. Untuk SPM, biasanya lah soalan terangkan ni akan diberi oleh 2 markah setiap fakta. Ya. Macam mana fakta 2 markah ni? 1 markah fakta yang biasanya fakta ni dia nak selaraskan, maka biasanya daripada buku teks. Daripada buku teks. Yang kedua, keterangan. Keterangan ni boleh ambil daripada buku teks ataupun kita boleh beri contoh-contoh yang ada kaitan dengan fakta yang dianggap munasabah boleh diterima. Ya. Tapi mudahnya dia ada dalam buku teks. Ya. Jadi keterangan ni atau contoh. Kadang-kadang pelajar dia tak boleh nak beri keterangan. Dia hurai dalam bentuk contoh. Jadi kalau kita tengok contoh ni boleh disangkutkan dengan fakta ni, maka boleh diberi markah keterangan itu. Ya. Jadi calon kena, kalau soalan-soalan begini kena berani menulis. Okey. Balik kepada soalan sebelum kita lihat jawapannya. Terangkan sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Ini soalan ni direct yang ada dalam buku teks. 6 markah. Okay, fakta yang pertama, sumber semula jadi. Ada dalam buku teks. Okay, huraian dia, negara yang kaya sumber semula jadi akan mengeksport ke negara lain. Kalau tulis sampai sini je, calon tulis, dah boleh diberi markah. Ya?
atau sumber semula jadi yang tidak didapati dari negaranya akan diimport daripada negara lain. Ataupun dia bagi dalam contoh. Contohnya Malaysia import contohnya lah, Malaysia import kapal terbang daripada Amerika. Itu kita boleh terima. Sebab apa? Tapi ini contoh semula jadi. Minta maaf. Jadi ini contoh, mestilah contoh berkaitan dengan fakta. Contoh mesti ada kaitan dengan fakta. Contoh semula jadi. Contohnya gandum lah. Kalau semula jadi gandum. Kita ambil contohnya Malaysia mengimport gandum daripada Kanada contohnya. Ataupun yang ada Malaysia lebih, Malaysia mengeksport kelapa sawit ke India contohnya. Boleh dalam bentuk contoh. Mungkin calon sukar nak menghuraikan macam ni tak ingat, tapi boleh beri dalam bentuk contoh. Cuma seperti yang saya ingatkan, ikut berdasarkan pada fakta. Jadi fakta sumber semula jadi, mesti lagi cari contoh-contoh semula jadi yang dieksport ataupun yang diimport. Ya, okey. Yang kedua, iklim dan jenis tanah-tanah. Fakta ni dalam buku ada. Keterangan dalam bukunya, perbezaannya akan menghasilkan pengeluaran pertanian yang berbeza. Biasanya perbezaan iklim, perbezaan tanah-tanah menghasilkan pengeluaran pertanian yang berbeza. Ataupun ternakan yang mungkin berbeza. Ataupun hasil perhutanan yang berbeza. Ataupun kita bagi contoh. Ya, mungkin kita boleh kata ternakan misalnya lembu sesuai dengan iklim yang berada di Australia dan New Zealand. Ataupun mungkin keadaan tanah, kita tak payahlah sebut jenis tanah macam geografi. Mungkin kita boleh kata jenis tanah-tanah yang berada di Kanada tu sesuai untuk tanaman gandum contohnya. Ya. Keadaan tanah-tanah di Malaysia ni sesuai untuk tanaman kelapa sawit, getah. Contohnya, itu perbezaan. Berbeza dengan Malaysia, tanah-tanahnya sesuai tanam getah. Ya. Itu semua kita boleh masukkan di sini. Contoh, dengan PAB negara boleh menikmati barang yang tidak berupaya dikeluarkan. Contohnya, iklim di negara Timur Tengah sesuai untuk tanam kurma. Maka negara Malaysia yang tidak menikmati iklim yang sebegitu boleh menikmati kurma dengan mengimport saja daripada negara-negara Timur Tengah. Contohnya begitulah. Ya, okey. Yang ketiga, tingkat kecekapan pengeluaran. Ya, ini fakta ada dalam buku. Akan menyebabkan kos pengeluaran rendah berbanding negara lain. Ini keterangan yang ada dalam buku. Tapi contoh boleh kita buat sendiri. Ya, contohnya mungkin dalam pengeluaran kereta kita boleh kata sebab tingkat kecekapan pengeluaran kereta di Jepun tinggi, maka harga ataupun kos pengeluaran kereta Jepun lebih rendah. Boleh kita buat macam tu. Yang keempat, harga faktor. Harga faktor ni ialah harga faktor-faktor pengeluaran lah. Tapi dia tak adalah tulis harga faktor pengeluaran, tulis harga faktor je. Tapi harga faktor pengeluaran, ya, mungkin upah buruh, mungkin sewa tanah, ya, yang itulah dimaksudkan dengan harga faktor. Okey, tapi biasanya yang kita lihat mudah senang upah lah, ya. Okey, upah buruh murah di Indonesia, barang dapat dikeluarkan dengan harga rendah. Atau negara yang harga faktornya tinggi, contohnya upah tinggi, akan melabur di negara yang harga faktornya rendah. Contohnya di Jepun, upahnya tinggi, maka dia pergi cari negara-negara yang upahnya rendah. Ke Malaysia, ke Vietnam, contohnya dan sebagainya. Ya? Ataupun selain daripada upah, sewa tanahnya rendah. Sewa tanah
sewa bangunan dan sebagainya, ya, dikira sebagai sewa tanah itu rendah. Ataupun faedah pinjamannya rendah di negara tersebut. Ini termasuk dalam harga-harga faktur. Tapi tak perlulah tulis sepanjang ini. Dan untuk dapat 2 markah, harga faktur 1 markah, bagi kita mungkin bagi tahu harga upah yang murah di Indonesia menyebabkan Indonesia mampu mengeluarkan barang dengan harga yang lebih rendah. Mungkin kita boleh sebut begitu. Ataupun mungkin kita kata harga upah atau upah yang tinggi di Jepun menyebabkan Jepun membuat pelaburan di Malaysia yang upahnya lebih rendah. Boleh macam tu. Ya. Jadi untuk soalan yang macam ni, faktanya tetap sama, tetapi keterangan boleh jadi keterangan dalam buku, ataupun kita memikirkan contoh-contoh sendiri. Ya. Seterusnya, budaya masyarakat. Sesetengah barang yang bermutu, barang-barang yang istimewa ni, kerana kecenderungan masyarakat sesebuah negara mengeluarkannya. Mungkin awak boleh bagi contoh. Ya. Mungkin kita boleh kata kelebihan, contohnya dalam pengeluaran barang-barang kulit. Contohnya budaya masyarakat Itali mengeluarkan barangan kulit yang bermutu ataupun yang istimewa. Boleh. Ataupun mungkin kita boleh kata minyak wangi, budaya masyarakat Perancis contohnya. Ya. Mempunyai kemahiran mengeluarkan pelbagai minyak wangi yang bermutu tinggi contohnya. Ya. Jadi ada kaitan dengan budaya. Ya. Okey. Seterusnya, fakta yang lain ialah cita rasa pengguna. Ya. Penduduk sesebuah negara mempunyai cita rasa yang berbeza. Ya. Mungkin orang Malaysia ada yang mempunyai cita rasa nak guna kereta mewah. Contohnya. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya import. Ada orang Malaysia yang bila buka dia perlukan korma, itu yang menyebabkan berlakunya import. Jadi boleh hurai dalam bentuk contoh. Ya. Okey. Jadi untuk siri 3 ni kita masih lagi membincangkan bahagian A. Jadi saya harap selepas kita bincang siri 1, siri 2, siri 3 ni, saya harap calon-calon peperiksaan SPM boleh dan boleh tahu boleh ataupun tahu cara-cara untuk menjawab soalan kertas 2 bahagian A. Ya. Jadi untuk pengetahuan calon-calon ataupun guru-guru yang mengikuti siri ini, untuk siri yang keempat, kelima, keenam dan insya-Allah yang ketujuh, saya akan beri tumpuan kepada cara mentafsir soalan dan juga menjawab soalan bahagian B. Ya. Yang soalan bahagian B ini dikatakan yang sukar yang pelajar nak menjawab. Tetapi sebenarnya bahagian B ini lagi senang. Dia boleh pakai cara berfikir yang mana mudah untuk mendapat markah. Ya. Okey. Untuk akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana menyediakan ruang dan peluang dalam channel ini untuk saya berkongsi maklumat ekonomi kepada calon-calon SPM. Pesanan saya, anda tidak gagal selagi anda tidak berhenti berusaha. Maknanya, kalau pernah gagal sebelum ini, teruskan usaha. InsyaAllah
program ini pun salah satu daripada usaha untuk membantu calon-calon. Saya rasa untuk siri ketiga ni sampai sini saja. Saya akhiri penerangan siri 3 ini dengan kalimah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah adalah daripada kelemahan saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.